Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ini cikgu ingin berkongsi mengenai topik tabiat dan kemahiran belajar. Okey, jom sama-sama kita tengok apakah itu tabiat dan kemahiran belajar. Okey, sebelum itu cikgu ingin maklumkan bahawa dalam video perkongsian cikgu kali ini anda akan dapat pelajari iaitu mengenali tabiat belajar. Kenapa perlu wujud tabiat belajar? Kenapa perlu wujudkan tabiat belajar yang positif? Kenapa kemahiran belajar penting? Dan cikgu akan sentuh secara ringkas tentang kemahiran mengurus masa, kemahiran mendengar dan kemahiran membaca. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi lanjut, okey, jom sama-sama kita renung dan jawab soalan-soalan di bawah. Okey, soalan pertama. Adakah anda benar-benar menguasai tabiat belajar kegemaran anda? Okey, seterusnya, adakah tabiat belajar anda positif? Okey. Seterusnya, adakah kemahiran belajar itu penting untuk dipelajari? Dan yang terakhir, adakah anda berminat untuk membaiki kaedah belajar anda secara berterusan? Okey, so jawab dulu soalan ni ya. Okey, seterusnya, apakah itu tabiat belajar? Okey, tabiat belajar merujuk kepada cara kita belajar untuk menimba ilmu. Macam mana cara kita belajar nak dapatkan ilmu tu kan? Okey, tabiat belajar ni juga terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Okey, seterusnya jom kita senaraikan tabiat belajar murid-murid. Okey, so kat sini adalah beberapa yang cikgu bagi dan nanti anda boleh tambah lagi. Mungkin ada yang cikgu sebut ni tak ada yang berkaitan dengan diri anda, so awak boleh tambah, tak ada masalah. Okey, baiklah. Tabiat belajar, contohnya yang pertama, belajar sambil mencatat nota. Okey, so ada orang suka belajar sambil menulis, mencatat nota. Okey, seterusnya belajar dengan cara duduk di kerusi dan ada meja untuk menulis. Okey, seterusnya belajar secara santai sambil berbaring di depan TV. Okey. Seterusnya belajar dengan mengikut jadual belajar yang ditetapkan. Ada orang suka belajar, dia buat jadual belajar, dia ikut. Okey. So ni semua adalah tabiat belajar murid-murid. Okey, seterusnya bertangguh-tangguh untuk belajar. Kan, mula-mula nak belajar pukul 5, lepas tu sampai je pukul 5, tangguhlah pukul 6. Okey, bertangguh-tangguh. Okey, seterusnya belajar sambil makan atau mengunyah makanan ringan seperti kerepek. Contohnya kan, belajar kan secara tak sedar tiba-tiba dah habis dah satu bungkus kerepek. Tapi bila tengok-tengok balik baru satu bungkus surat, baca buku, nota belum tulis contohnya. So itu ada kelemahan lah untuk belajar sambil makan ni, mengunyah kan. Di samping melambatkan kita hilang fokus, boleh juga mengotorkan lah kan kita punya alat tulis, kertas, buku kita. Mungkin boleh kena kesan-kesan minyak tadi kan, kerepek biasanya berminyak kan. Okey, seterusnya belajar dalam suasana yang suram dan cahaya yang malap. Okey, tak nak dapatkan cahaya betul-betul, suka je duduk macam tu kan, rasa macam syahdu, tenang tu tak tenang lah sebenarnya. Mungkin dia rasa gelap-gelap macam tu. Tapi ada orang suka macam tu. Okey, so itu pun tabiat belajar. Okey, seterusnya belajar dalam suasana yang teraputik dan kondusif. Ada pula orang memang suka belajar dalam keadaan tenang kan. Suasana pun kondusif. Okey, dan yang terakhir cikgu tuliskan kat sini, belajar sambil mendengar muzik. Okey, sebenarnya bila merujuk kepada tabiat belajar ada banyak lagi. So ini sahaja yang cikgu senaraikan di sini. Jadi anda boleh tambah, mungkin yang cikgu tak tulis, anda boleh senaraikan, fikirkan dan letaklah kat sini. Cikgu ada bagi satu ruang. Okay, cikgu nak ajak awak sama-sama, jom kita susun tabiat belajar tadi mengikut kategori. Yang mana kategori tabiat belajar positif dan tabiat belajar negatif. Okey, so awak boleh susun. Mungkin awak ambil kertas, boleh ambil kertas dan tulis apa yang awak buat. Tulis tabiat belajar yang ada pada diri awak sahaja dan awak listkan mengikut kategori tadi, positif dan negatif. Okey, so bila mana kategori positif, yang tu boleh ambil, yang negatif mungkin boleh tinggalkan. Okey,
Seterusnya, kita masuk kepada kemahiran belajar. Okey, sebelum kita pergi lanjut tentang kemahiran belajar, kita kena tahu juga kenapa kemahiran belajar tu penting. Okey, sebenarnya banyak sangat kepentingan kemahiran belajar. Tapi kat sini cikgu hanya listkan 4 perkara saja. Okey, yang pertama adalah untuk membantu murid belajar dengan lebih baik dan berjaya tanpa perlu orang kata langgar tembok. Kan? Dan habiskan masa yang banyak untuk mencuba. Okay, so bila kita dah tahu kemahiran belajar, kita tak perlulah nak cuba-cuba kan. Kan bila kita cuba-cuba mungkin kemahiran tu tak sesuai, mungkin kemahiran tu negatif, kita gagal. So kita nak kurangkan risiko gagal tadi. Sebab tu kita kena belajar kemahiran belajar. Okey, yang kedua, belajar dengan kemahiran belajar yang berkesan dapat memaksimumkan proses belajar dengan lebih baik. Okey, bila kita dah tahu kemahiran, contohnya kemahiran membaca, kemahiran menulis nota, kita tahu teknik dia. So bila kita ikut, kita dapat buat dengan lebih pantas. Macam itulah. Dan juga dapat memaksimumkan kejayaan lah dalam proses pembelajaran kita. Yang ketiga, sebenarnya terdapat banyak kemahiran belajar. Okey, yang mana merangkumi proses belajar tu sendiri, seperti membaca, mendengar, mencatat nota dan lain-lain. So semua proses belajar tu ada kemahirannya yang tersendiri. Yang tu kena belajar. Okey. Dan yang terakhir, kemahiran belajar juga secara tidak langsung dapat mendisiplinkan seseorang murid dalam menuntut ilmu. Contohnya bila merujuk kepada kemahiran mengurus masa. Okey, bila kita buat kemahiran mengurus masa dengan baik, kita buat jadual, kita patuh jadual, so kita akan menjadi seorang murid yang lebih berdisiplin. Okey, seterusnya, jom terokai kemahiran belajar berkesan. Okey, so sebelum kita buat kemahiran belajar berkesan, pastikan kita memilih tabiat belajar yang positif seperti mana yang cikgu dah hurai pada depan tadi. Dan yang kedua, cari suasana pembelajaran yang positif juga. Okey. Okey, seterusnya kuasai kemahiran belajar. Kat sini cikgu tunjuk 3 saja, iaitu kemahiran mengurus masa, kemahiran mendengar dan kemahiran membaca. Okey, cikgu akan terangkan secara ringkas saja kemahiran-kemahiran ini. Okey, untuk lebih mendalam mungkin kita akan teruskan dalam video yang akan datang. Kemahiran mengurus masa. Okey, kemahiran mengurus masa merujuk kepada buat jadual waktu persendirian di rumah. Okey, kat rumah kita buat jadual dan kita patuh pada jadual yang kita buat tersebut. Yang kedua patuh tadilah. Dan yang ketiga, dalam membuat jadual tersebut, kita perlu mengutamakan perkara yang utama, perkara yang penting, perkara yang segera. Okey. Seterusnya, kemahiran mendengar. Okey, bila belajar memang kita adalah proses mendengar kan. Contoh cikgu bagi penerangan dan sebagainya, kita perlu mendengar kan. So maksud kemahiran mendengar adalah keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengari. Okey, proses mendengar ni berlangsung semasa guru sedang memberi penerangan, sesi soal jawab maupun perbincangan. Okey, so macam sekarang awak dengar video cikgu, itu juga memerlukan kemahiran mendengar. Okey, murid perlu memberi perhatian terhadap guru supaya dapat mendengar penerangan guru dengan jelas dan memahaminya. So nak jadi pendengar yang baik, kita kena bagi perhatian lah. Okey, supaya kita dapat faham apa yang diterangkan. Okey, seterusnya kemahiran membaca. Okey, apa pula kemahiran membaca kan? Okey, kita pergi kepada maksud membaca itu sendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, membaca merupakan memerhatikan isi sesuatu yang tertulis ataupun tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Okey, contohnya tadi akhbar, buku, novel dan sebagainya, apa saja yang tercetak lah, bahan bercetak. So kita perhatikan dan memahami makna di sebaliknya. Okey, kemahiran membaca terbahagi kepada 2, iaitu membaca aktif dan kemahiran membaca kritikal. Okey, kemahiran membaca aktif ni merujuk kepada kita membaca dengan tujuan nak mencari sesuatu maklumat. Kan, contoh nak cari tarikh sesuatu peristiwa dan sebagainya. So kita akan baca dengan pantas, kita seolah-olah scan saja tulisan bacaan tersebut, baca dengan laju, mata kita mungkin bergerak dengan pantas, kita gerakkan tangan, tunjuk dan sebagainya. Dan masa tu kita tidak buat nota lah, kita nak cepat. Okey, manakala kemahiran baca kritikal
iaitu kemahiran membaca. Kita membaca untuk memahami dengan lebih mendalam isi kandungan bahan bacaan itu. Mungkin masa kita baca ni, kita buat nota, kita garis maklumat penting. Okey, kita bertanya diri kita sendiri kan, soalan-soalannya apa yang kita cuba nak fahami. Okey, so itu sahaja tentang kemahiran-kemahiran belajar yang cikgu kongsi hari ini. So sekian, terima kasih. Terima kasih juga kerana mendengar perkongsian cikgu tentang tabiat dan kemahiran membaca. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum.